Zombie Apocalypse. Assalamualaikum, kita jumpa lagi dalam kelas PDPR kita. Jadi kita sambung pada topik yang baru, iaitu dalam tajuk koordinat, nisbah dan kadaran. Dan kita akan pergi kepada topik yang pertama, iaitu koordinat lah. Dan koordinat, dia punya subtopik adalah jarak di antara dua koordinat. Okey, jarak mengufuk dan jarak mencancang dari asalan. Okey, apa yang mana satu jarak mengufuk, yang mana satu jarak mencancang. Okey, kita lihat di sini. Dalam gambar ajar di sini, okey, dalam carta di sini ataupun dalam satah di sini, dia menunjukkan beberapa kawasan di zoo. Okey, kalau nampak sini ada titik merah sini, ini satu kawasan, dua kawasan, tiga kawasan, empat kawasan. Ini kita boleh panggil dia sebagai peta lah, peta. Okey, untuk kita nak melihat peta. Okey, kemudian kita nak tahu mana satu mencancang dan mengufuk. Okey, mencancang ialah ini, paksi Y. Ini namanya paksi Y. Paksi Y. Okey, dan istilah lain dipanggil mencancang, jarak mencancang. Kenapa mencancang? Sebab dia tegak lah, dia tegak. Kalau kamu bayang, untuk koordinat ini kamu boleh buat macam aturan yang punya lambang. Okey, aturan yang punya kuasa lah kan. Dia nak menembak tu, itu cara. Okey, kemudian untuk X pula ataupun paksi mengufuk pula adalah sebelah baring ni, yang bawah ni. Okey. Yang ini adalah paksi mengufuk ataupun nama dia adalah paksi X. Tetapi dia kira jarak mengufuk. Jadi paksi mencancang Y ni dan X adalah paksi mengufuk. Okey. Kemudian O ini dia bukan kosong dia bukan kosong, dia adalah O ataupun nama dia dipanggil origin. Istilah BM-nya dipanggil asalan, titik asalan, titik di mana kita mula-mula. Okey. Jadi kita lihat di sini, okey, titik asalan ini adalah counter. Maksudnya kita mula di sini. Okey, kalau nak masuk zoo kita akan pergi counter dulu kan. Okey, jadi counter tu adalah mula-mula, titik asalan. Tempat mula-mula kita nak bergerak. Okey, dikira A. Jarak mengufuk burung kakak tua dari tiket counter counter tiket ialah 4 unit. Okey. Kita tengok sini, di manakah kakak tua? Ini kakak tua. Saya bulatkan Ini adalah kakak tua. Okey, ini adalah kakak tua. Okey, jadi dia kata jarak mengufuk burung kakak tua dari kaunter tiket ialah 4 unit. Okey, kenapa mengufuk? Sebab dia berada di line bawah. Jadi line bawah adalah mengufuk. Okey, dan kenapa 4? Okey, untuk pergerakan dia, kita nak tahu berapa jarak dia ialah kita kena bergerak dia begini macam yang ditunjukkan dalam buku tab, bergerak macam ni. Ni kira 1. Bila pergerakan ini dikira 1 unit. Okey. Kemudian bergerak ini dikira 1 unit, ini dikira 1 unit dan ini dikira 1 unit. Kemudian kita tambahkan ke semua unit ini, dia akan jadi 4 unit. Sebab tu dia dikata di sini adalah jarak dia adalah 4 unit. Okey, kemudian kita pergi sini pula. B, jarak mencancang dari kaunter tiket ke jeti. Mana jeti? Ini adalah jeti. Okey, jadi jarak mencancang. Kenapa mencancang? Sebab jeti berada di atas. Kalau tengok dalam betul, jeti berada di atas, jadi dia adalah jarak mencancang. Dia bukan mengufuk mengufuk berada di bawah. Okey, jadi mencancang kita kira lah. Jadi bila kita kira, kita akan dapat 5. Sebab tu unit dia adalah 5 unit. Maksudnya satu kotak ini ataupun satu petak ini mewakili 1.
Jadi 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit. Itu pun cara kamu boleh guna lah. Okey, satu ni dipanggil unit. Dia bukan cm apa, dia panggil unit lah. Istilah dia. Okey, kemudian jarak mengufuk dari asalan ke singa ialah 5 unit. Okey, jarak mengufuk ke singa. Okey, tengok sini. Untuk singa, okey. Singa di sini. Untuk singa ini, dia ada dua jarak. Iaitu, nak sampai ke singa, maksudnya kita kena melalui mengufuk. Kemudian kita akan pergi kepada mencancang. Sebab kita naik ke atas. Kan? Kalau kita jalan straight, kalau kita ikut kita akan jalan macam tu kan. Tetapi dalam peta tak boleh jalan macam tu. Kita nak mengukur. Okay, jadi kita terpaksa mengufuk dulu. Kita jalan mengufuk. Kemudian baru kita akan bergerak secara mencancang. Jadi kita tengok sini. Kata-kata mengufuk adalah 5. Sampai sini. Nampak ni? Mengufuk di sini. Jadi bila mencancang, kita akan naik lah. 1, 2 dan 3. Jadi berapa? Jarak dia adalah 3. Okey, jadi bila koordinat dia, kita akan tulis koordinat dia macam ni. 5, 3. Kenapa 5? Sebab dia mengufuk 5. Okey, kemudian dia mencancang 3. Okey. Apa guna koordinat? Untuk menentukan satu tempat, kedudukan satu tempat yang kita tak nampak. Yang kita tak nampak dengan mata kasar, kita hanya nampak pada peta. Okey, untuk kita mengukur berapa jarak dia. Itu nama koordinat lah. Kita nak tahu koordinat dia. Okey, ini guna dia bila kamu masuk dalam peta, kamu nak melihat peta ataupun kamu nak masuk geografi, kerabat sekolah menengah lah. Ini guna dia. Ini asasan basic. Okey, jadi bila macam gini, kamu akan dapat, bila kamu nak sebut, contohnya saya terlupa tadi. Okey, bila sebut macam ni, maksud dia punya titik dia ataupun koordinat dia adalah sifar 5. Kenapa sifar 5? Sebab dia mula daripada asalan. Dia mula daripada asalan dan dia punya mengufuk dia tak ada. Kemudian sebab dia berada betul di atas titik asalan. Jadi mengufuk tak ada. Sama juga yang burung kakak tua, dia berada di garisan asalan dan dia tiada mencancang. Kalau singa, dia bergerak, dia berada di garisan ini. Jadi dia bergerak mengufuk dan juga mencancang. Okey. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi pula yang kedua. Jarak mengufuk, okey, mengufuk dan mencancang. Okey. Berapakah jarak mengufuk dan mencancang dari dapur ke bilik 2? Mana dapur? Okey, ini adalah dapur. Okey, dapur. Jadi kedudukan dapur adalah 4 sifar. 4 sifar. Sebutan dia 4 sifar. Bermula dengan paksi X dulu, kemudian baru paksi Y. Okey. Jangan sebut Y dulu, salah Paksi X dulu, baru paksi Y. Kita baring dulu, kemudian baru kita bangun. Kita boleh kaitkan dengan lumrah kehidupan manusia lah. Manusia berada di tanah dulu, kemudian barulah dia naik. Barulah dia bangun. Okey, barulah dia bangun. Jadi kemudian dia akan kembali semula ke tanah. Itu konsep dia lah. Jadi sebab tu kita mula X. Kita tak mula daripada Y. Kita tak ada bangun terus. Kita mesti kena baring dulu baru kita boleh bangun. Okey, itu selingan lah. Okey, jadi di sini. Jadi berapa unit dia nak pergi ke bilik 2. Bilik 2 di sini. Okey, jadi berapa jarak mengufuk dan mencancang? Jadi mengufuk dia berapa? Mengufuk dia 2 unit. Dan mencancang berapa? Mencancang adalah 5 unit. Jadi kedudukan dia apa? 6. Kedudukan dia adalah 6, 5. Kenapa 6, 5? Sebab kita akan kira dari sini. Kita akan kira sini. Yang ni dia nak tahu jarak dia berapa. Jarak dia adalah 2 tambah 5, dia akan jadi 7. Ataupun 2 unit mengufuk dan 5 unit mencancang. Itu dia punya kedudukan dia. Okey, harap kamu faham lah. Okey. Seterusnya, untuk ke bilik 2 dari dapur. Bilik 2 nak pergi ke dapur. Bergerak 2 unit ke kanan. Okey. Kemudian 5 unit ke atas. Okey, nampak ni. 2 unit ke kanan. Dia boleh juga sebut ke kanan dan ke atas. Boleh juga. Okey. Boleh juga. Tak ada masalah. Okey, nampak sini dapur. Jarak mengufuk dia 4 unit. Dapur mana? Sini. Jadi maksud dia daripada asalan 4 unit. Kemudian mencancang sifar. Sebab dia berada di titik, dia berada di garisan asalan. Jadi dia sifar. Manakala bilik 2 pula, okay, dia daripada asalan ni berada di 6. Kemudian mencancang dia. Kenapa mencancang dia? Sebab dia berada di atas.
Jadi mencancang dia 5. Okey, jadi kalau beza jarak dia, beza jarak dapur dan juga bilik 2 adalah 6 unit tolak 4 unit. Okey, dia akan dapat 2 unit, kemudian 5 unit tolak 0 unit dia akan dapat 5 unit. Ini cara pengiraan dia. Ataupun ni cara yang kedua lah. Ni cara yang kedua. Cara yang pertama tadi kamu buat cara manual lah. Kamu kira satu-satu. Okey, satu-satu. Cara yang kedua adalah kita guna operasi. Okey, kita guna operasi. Kita cari dulu ni 6, 6 tolak dengan 4, kamu akan dapat 2. Kemudian 5 tolak dengan 0, kamu akan dapat 5. Okey, itu cara yang kedua. Cara yang pertama ialah kita lihat pada peta. Okey, cara yang kedua kita lihat pada peta. Okey, kamu boleh guna mana-mana lah. Siapa yang guna, kalau saya lebih guna cara peta ni lah. Tetapi nampak macam, kalau nampak macam smart sikit, guna cara pengiraan lah. Okey, itu saja. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya adalah kira jarak mengufuk dan jarak mencancang dari bilik 1 ke ruang makan. Okey, maksudnya bilik 1 tadi, kamu rujuk balik bilik 1 tadi. Okey, koordinat bilik 1 adalah 2, 5. Dan koordinat bilik makan adalah 0, 1. Ini kita guna cara pengiraan lah. Kita guna cara pengiraan. Okey, jadi kita nak tahu berapa dia punya jarak dia. Okey, 2 tolak 0, kamu akan dapat 2 untuk mengufuk. Kemudian mencancang. Okey, mencancang berapa? Sini 5. Dan sini adalah 1. Dia akan dapat 4 unit. Jadi 2 unit jarak dari bilik 1 ke ruang makan adalah 2 unit mengufuk dan 4 unit mencancang. Okey. Okey, untuk tugasan kamu di rumah, kamu boleh buat inilah. Nanti boleh komen dalam ruang komen tu, kamu boleh komen apakah jawapan dia ni. Dan juga uji minda. Saya tinggalkan untuk kamu buat latihan sendirilah. Okey, kamu boleh tulis komen di ruangan komen lah apa jawapan dia. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh latihan. Okey, kita pergi kepada contoh latihan. Okey, Okey, kita pergi pada contoh latihan. Okey, yang ni saya tinggalkan, yang atas ni saya tinggalkan untuk kamu buat nanti dan kamu boleh tulis jawapan dia di ruangan komen, di ruangan komen . Okey, sekarang kita tengok di sini. Berdasarkan gambar yang ini, berdasarkan satah kates di sebelah, okey, di sebelah sini, nyatakan jarak mengufuk dan jarak mencancang. Okey, yang pertama, titik A dari asalan. Titik A dari asalan. Okey, berapakah jarak dia? Okey, tengok asalan. Jadi, kita kira 1 unit, 2 unit, 3 unit. Jadi, dia akan jadi macam mana? Dia punya mengufuk dia adalah 0. Okey, dan mencancang dia adalah 3. Kenapa? Sebab dia berada di atas. Jadi, ini adalah mencancang. Ufuk dia 0 sebab dia berada di atas garisan asalan. Okey. Okey, jadi 0, 3. Okey, kemudian untuk titik B. Titik B pula. Titik B di sini. Okey, titik B kita kira di sini adalah, kita kira mengufuk dulu. Sebab dia memang kena kira bawah dulu, kemudian naik atas. Kita tak boleh naik atas terus. Bawah dulu. Jadi 1, 2, 3. Okey, 3. Jadi mengufuk dia adalah 3. Kemudian mencancang adalah 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Jadi asal dia adalah 5. Okey. Kemudian dari C. C pula. C dari asalan. Dari asalan. Jadi berapa sini? Kamu boleh lihat ni 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Jadi dia punya ufuk dia adalah 5 dan dia punya cancang dia adalah 0 sebab dia berada di betul-betul di atas garisan asalan. Jadi dia tiada mencancang. Okey, dia tiada mencancang. Okey, dari titik P. P pula. Okey, saya padam dulu supaya nampak lebih jelas. Okey, dari titik P. P pula sini P nak ke T. P nak ke T. Jadi macam mana? Okey, kita kira mengufuk dulu. Jadi sini 1, 2, 3 dan juga 4. Okey. Jadi mengufuk dia adalah 4. Kemudian mencancang dia adalah 1, 2. Okey, ada 1 lah. 1 je lah. Mencancang dia adalah 1. Okey.
Boleh? Jadi mencancang adalah 1. Sebab dia bergerak 1, 2, 3, 4, kemudian 1. Okey, kemudian dari titik Q. Q nak ke K. Q nak ke K. Jadi kita kira sini. Kamu boleh tak kira macam ni. 1, 2, 3. Okey, 3. Jadi dia punya mengufuk dia adalah 3. Kemudian mencancang dia adalah 1 dan juga 2. Itu saja pengiraan dia. Kemudian P nak ke K. P nak ke K. Saya padam dulu bagi nampak lebih jelas. Okey, P nak ke K. 1, 2, 3. Okey, kemudian mencancang dia adalah 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Jadi sini adalah 3. P dia adalah 3. Dia punya mengufuk dia dan cancang dia adalah 5. Okey, boleh. Dia koordinat ni sangat simple. Sangat ringkas, sangat senang untuk asas dia. Okey, yang penting kamu tahu pergerakan dia. Mula kita akan bergerak mengufuk dulu, kemudian kita akan bergerak mencancang. Okey, seterusnya kita tengok sini. Kira jarak mengufuk dan mencancang dari L. Okey, L, titik L, kemudian ke J. Okey, ini tak ada, jadi kita kena wujudkan dia. Okey, jadi kita padam sini. Okey, ini tak ada dia yang susah sikit dia bagi macam ni. Ini tak ada, tapi kita kena wujudkan. Kita tahu, okey, ini adalah X ataupun mencancang. Mengufuk. Ini adalah Y ataupun mencancang. Jadi X3. X3 sini. Okey. Kemudian dia punya pertemuan dia adalah di 6. Jadi X berada di sini. Okey. X berada di sini. Okey, jadi dia nak kira ke J. J pula 4, 9. Jadi J adalah 4 sini. Kemudian 9, di atas lagi. Okey, di atas lagi. Kita tambah lagi 2 lah. Okey, tak apa. Tambah lagi 2. 1, 2. Okey, 6, 7, 8, 1, 9. Okey. Jadi, dia di sini. Ini adalah J. Okey, ini adalah L. Okey, jadi bila macam itu, kita nak kira dari L nak ke J. Dari L nak ke J. Sama juga, mencancang dia adalah 1. Mengufuk dia 1. Mencancang adalah 1, 2 dan 3. Okey, itu cara pengiraan melukis. Tetapi kita boleh guna cara mengira. Macam mana? Dari L ke titik J. Jadi 4 tolak 3. 4 tolak 3, kamu akan dapat 1. Kemudian 9 tolak 6. 9 tolak 6, kamu akan dapat 3. Jadi jawapan dia adalah 1, 3. 1 ni apa? 1 ufuk. 3 ini adalah cancang. Mencancang lah. Saya panggil istilah dia cancang je. Okey. Boleh. Lebih senang. Okey. Kemudian sini. Okey. Kenapa kita tak boleh tolak ni? Sebab dia nak tahu J. Jadi J kena tolak L. Bukan L tolak J. J kena tolak L. Okey. Yang ni pula titik M nak ke titik N. Jadi kita ambil yang pertama. 5 tolak 1. Dia akan dapat 4. 4 ini adalah ufuk. Okey, mengufuk. Okey. Kemudian okey, jadi yang ni 8 tolak 7. Jadi kamu akan dapat 1. Mencancang. Okey. Itu saja. Boleh Okey. Boleh faham Okey, jadi itu saja perkongsian saja untuk hari ini. Harap kamu dapat memberi manfaat kepada kamu. Kita akan jumpa lagi di kelas yang akan datang. Itu saja. Terima kasih. Bye. Selamat belajar.